Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah dapat lagi kita kembali ke majlis ilmu pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan panduan jalan untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla, di mana manusia hidup sentiasa mengharapkan bimbingan dan panduan daripada Allah dan Rasulnya serta huraian yang disampaikan oleh para ulama. Kalau tidak, kita terumbang-ambing ke arah mana yang kita nak tuju, jalan mana yang kita nak pakai dan bagaimana pendekatan yang kita nak bawa. Kita telah sampai kepada bab yang ke-11, Kitab Adabis Suhbati wal Ukhuwah wa Mu'asyaratil Khalqi wa nahwi dhalik. Kitab yang menyebut tentang adab-adab persahabatan. Kita bersahabat, apakah adab dia? Dan persaudaraan al-ukhuwah, dan pergaulan dengan makhluk dan seumpamanya. Jadi beberapa adab ini sangat penting, khususnya di zaman kita ini, di zaman kelonggaran etika ataupun adab. Walaupun sama-sama kita, sama-sama orang Islam, bahkan sama-sama para pendakwah, orang awam, para ulama, memerlukan kepada tazkirah ataupun peringatan seperti ini, kerana kealpaan kita terhadap adab ini membawa kita kepada terjerumus ke lembah yang tidak diuji akhir keakibatnya. Perpaduan adalah hasil daripada akhlak yang baik, manakala perpecahan pula berpunca daripada akhlak yang buruk. Itu dia skema dia. Kalau boleh bersatu, mana akhlak yang baik, berpecah buruk. Ini kerana akhlak yang mulia menghasilkan kasih sayang dan permuafakatan, manakala akhlak yang buruk menghasilkan sikap benci membenci dan saling pulau memulau antara satu sama lain. Kelebihan akhlak yang mulia adalah jelas dan banyak hadis yang menyebut mengenai ini. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Artinya, tidak pada hari kiamat kelak tiada suatu perkara pun pada timbangan amal orang mukmin yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Maknanya akhlak yang mulia ini merupakan timbangan yang tinggi, semestinya selepas syahadat, selepas kita bersyahadah. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, dan Tirmizi mensahihkannya dan dihuraikan juga oleh para ulama mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah masawidukum akhlaqa." Artinya, sungguhnya orang yang paling aku kasihi dan paling hampir denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling mulia akhlaknya di kalangan kamu. Manakala orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat ialah orang yang buruk akhlak di kalangan kamu. Na'udzubillah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Al-Munziri menyebutnya dalam kitab At-Targhib dan berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya adalah sahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Hadis umpamanya juga diriwayatkan daripada Jabir dan Abu Hurairah. Ini menunjukkan kepada kita tentang betapa tingginya kedudukan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke syurga. Su'ilan Nabi an akthar ma yudkhilun nas al-jannah. Amalan yang banyak membawa ke syurga, apa dia?
Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitulah taqwa Allah wa husnul khuluq. Dua, taqwa Allah, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Hadis ini dalam At-Tirmizi dan juga dikatakan hadis ini hasan. Berhubung dengan kecintaan kerana Allah, disebut dengan nama al-mahabbatu fillah. Al-mahabbah, cinta kerana Allah. Kita kasih ke orang bukan kerana sebab tertentu, tapi kita sayang kepada dia kerana semata-mata kerana Allah. Terdapat hadis dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, itu mana Sahihain, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli, 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya saja. 7 golongan itu, salah satu daripadanya yang disebut warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, iaitu 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, mereka berhimpun atau bertemu kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Ini kelebihan yang menyebut tentang al-mahabbah, sayang kita kerana Allah. Mana kita mencintai seorang betul-betul kerana kita sayang pada dia lillahi ta'ala. Sukar nak cari macam ni di zaman kita ini, agak susah. Orang boleh sayang dengan kedudukan kita, dengan pangkat kita, dengan kehebatan kita, tapi kalau belum tentu kalau kita tidak ada perkara itu, orang akan sayang dengan kita. Dalam hadis yang lain menyebut bahawa Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabazilina fiyya wa haqqat mahabbati al mutazawirina fiyya. Artinya, aku pasti mengasihi orang yang kasih mengasihi kerana aku. Aku pasti mengasihi orang yang saling membelanjakan hartanya kerana aku. Dan aku pasti mengasihi orang yang ziarah menziarahi kerana aku. Hadis ini riwayat Imam Malik dengan sanad yang sahih daripada Muaz bin Jabal. Cerita dia panjang, tapi cerita kalau kita baca saja pun cerita ini sangat jelas kepada kita. Dan bab ini memang panjang. Dalam hadis yang lain juga menyebut, awsaqa ural iman an tuhibba fillah wa tabghud fillah. Ikatan iman yang paling kukuh ialah kamu mencintai kerana Allah dan membenci juga kerana Allah. Hadis ini dalam At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Terdapat banyak hadis yang menyebut mengenai perkara yang tersebut di atas ini. Kalau nak panjang sikit, tengok dalam rakaman yang satu kuliah tajuk dia berkasih sayang kerana Allah. Lebih kurang 1 jam kita cerita tajuk ni saja, kasih sayang kerana Allah. Cuba tengok dalam YouTube tu ada. Ketahuilah bahawa sesiapa yang mengasihi kerana Allah pasti akan membenci kerana Allah. Apabila kamu mengasihi seseorang kerana ketaatannya kepada Allah, kamu juga pasti membencinya apabila dia menderhakai Allah. Jadi kita kena bagi dua. Dia hak dia taat, kita sayang. Yang dia maksiat, kita benci. Ini kerana sesiapa yang mengasihi seorang kerana sebab tertentu pasti akan benci apabila wujud sebab yang berlawanan. Sesiapa yang memiliki sifat yang terpuji dan juga sifat yang dibenci, kamu hendaklah mencintainya pada satu aspek dan membencinya pada aspek yang lain. Kita boleh kata kita berkawan dengan dia dalam bab ini, dan dalam bab yang tertentu kita tidak boleh berkawan dalam tajuk itu. Ini yang saya selalu buat skill, kita kata persahabatan kita dengan orang biar ada kira-kira matematik yang betul, 1 hingga 100. Mana kita boleh menyayangi dia 80%. 20 lagi sebab dia ada kesalahan, kita kata kita tak suka perkara itu. Tapi kalau kita buat 100 dengan kosong, itu bahaya. Kenapa kamu tak kawan dengan dia? Sebab ada masalah dia. Apa masalah? 5% je masalah. Yang 95 lagi dia okey, dia baik semua. Kenapa kita nak abaikan, nak campur dia dalam tong sampah? Ini yang jadi mizan ukuran yang pincang di zaman kita hari ini, yang menjadi tidak stabil dan tidak tawazun, tidak seimbang apabila kita guna
pendekatan 0-100. Ini jadi bahaya. Tengok dalam kitab kita ajar kepada kita, kita boleh sayang kepada dia dalam perkara-perkara yang sama, yang baik, dan kita juga boleh tidak sayang kepada dia dalam perkara yang tidak baik. Kamu seharusnya mengasihi seorang Muslim kerana Islamnya dan membencinya kerana maksiat yang dilakukannya. Persahabatan kamu dengannya sentiasa berada dalam keadaan sederhana, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu melampau. Nah, ini sesuai dengan kata-kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata, habibaka haunan ma. Sayang kepada orang, biar berpada. Benci pun dia pada. Kadang-kadang kita, bila kita sayang, kita puji melampau-lampau. Seolah-olah atas dunia ni tak ada orang lebih baik daripada orang ni. Tapi kalau kita benci, habis. Dia tungging terbalik 36 darjah. Mana boleh. Sayang, biar ada had yang tertentu. Jika berlaku kesilapan yang tidak disengajakan darinya dan dia menyesal dengan perbuatan tersebut, lebih baik kamu menutup kesilapan tersebut. Sekiranya dia melakukannya secara berterusan, kamu mestilah menunjukkan riak-riak kebencianmu kepadanya dengan berpaling muka dan menjauhinya. Dia juga boleh bercakap kasar dengannya berdasarkan kadar maksiat yang dilakukannya. Kita tengok maslahah lah, apa benda yang kita boleh buat. Habis ini mukaddimah tentang adab-adab pergaulan. Kemudian kita nak tengok kategori manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita termasuk di kalangan orang yang baik. Wa'lam annal mukhalifu li amrillahi ta'ala ala aqsam. Orang yang melanggar perintah Allah terbagi kepada 3 golongan, sebagaimana berikut. Orang langgar perintah ni ada 3 kategori manusia. Awalan an yakuna kafiran. Yang pertama, golongan kafir. Ini senang. Orang panggil mudah nak buat kira-kira. Sebab kita tahu dia tidak Islam. Dia tidak Islam, kira-kira kita dengan dia, boleh kita tahu, ini orang bukan Islam. Kalau dia buat apa-apa pun, kita tahu dah dia memang kafir. Walaupun hari ni tak boleh sebut kafir, kena sebut non-Muslim. Itu bahasa sekarang. Dia panggil bahasa murni. Kalau kata kafir tak boleh, non-Muslim boleh. Sama juga, non-Muslim maknanya kafir. Ini nak lagi ke mana? Terjemahan dia macam, tapi lebih lembut lah, lebih lunak lah. Kalau kata, ini dia bukan Muslim. Jadi kita kata ini kawan saya tapi belum Islam, kan lebih dekat. Kalau kata ini kawan saya tapi dia kafir, hai, dia pun tak minum air dengan kita dah. Dia kata bahaya dia ni, kafir terus bagi ni, angkat borong ni. Sekiranya kafir harbi, dia bagi yang kafir harbi selalu. Tuan-tuan kenal dekat kafir harbi ni apa benda? Takkan tak kenal. Dalam TV keluar, dalam sat khabar keluar kafir harbi. Macam boleh tak kenal lagi. Saya mau baru kenal sehari dua ni kafir harbi. Sebab sepanjang saya hidup di Malaysia ni, saya tak jumpa kafir harbi kecuali di saat-saat akhir setahun dua kebelakangan ni baru kenal. Ini satu fenomena yang cukup membahayakan keharmonian masyarakat dalam negara majmuk seperti Malaysia. Apabila mari pendakwah-pendakwah, penceramah-penceramah yang diupah untuk bercakap sedemikian, mendakwa orang kafir, orang yang bukan Islam di Malaysia ni kafir harbi, tuan-tuan kena ingat, kafir harbi ni siapa? Tengok dia punya takrif. Kafir harbi ni dia berhak diperangi dan diperhambakan sekiranya ditawan. Orang kafir dia panggil ahlul zimmah, orang ahlul kitab yang duduk dalam negara kita, mereka berpegang dengan kitab dia, tapi dia duduk dalam negara Islam, dia panggil ahlul zimmah orang ni. Orang ni tak boleh diusik, tak boleh dikacau dia punya kedudukan. Satu lagi kafir yang datang minta keamanan yang kita beri kepada dia, kebebasan duduk dalam negara kita dengan syarat tertentu. Ini juga tidak ada, bukan kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang telah diberi pilihan. Sama ada kamu duduk di bawah pemerintahan Islam, kamu taat kepada kami dengan bayar jizyah, ataupun kamu masuk Islam, atau kita lawan. Maka mereka memilih yang ketiga, nak berdepan, nak berlawan dengan Islam. Ketika itu diberi tempoh kepada dia beberapa masa lama, dan mereka boleh buat persiapan untuk berperang. Jadi bila berlaku perang ini, mana kafir harbi, kafir yang berperang dengan kita, lawan dengan senjata. Maka ketika itu kalau berlaku peperangan, orang Islam dapat menangkap mereka, maka yang biasanya laki-laki akan dibunuh sebab dia lawan kita dengan senjata. Tetapi anak-anak dia, harta benda dia, orang perempuan dia akan dijadikan tawanan perang. Ini yang disebut dengan nama kafir harbi. Sangat besar dia punya kesan dia kerana halal darah. Kafir harbi ni orang yang halal darah, yang boleh kita bunuh dia di mana saja kita jumpa.
Jadi kena ingat. Pasal itulah saya kata, kalau berlaku huru-hara dalam negara Malaysia ini, hasil daripada 2-3 orang penceramah yang celupar mulut ini, siapa yang beri ruang kepada penceramah tersebut bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa bawa orang ni masuk kampung, masuk bandar, masuk TV, suruh ceramah kata kafir harbi, yang akhirnya bila menimbul huru-hara, siapa yang bertanggungjawab? Ini bukan benda main-main. Kita ada ulama, kita ada ahli fatwa, kita ada rujukan kitab-kitab fiqh. Nak letak satu kafir harbi tidak semudah yang, bukan boleh buat cakap-cakap main atas pentah politik saja. Ada sempadan dia. Baik. Jadi kalau golongan itu kafir harbi, tidak ada lagi dia ni berhak diperangi dan diperhambakan sekiranya ditawan. Tidak ada lagi penghinaan lebih daripada kedua-dua perkara tersebut. Sekiranya kafir zimmi, kita tidak harus menyakitinya. Bahkan terdapat banyak riwayat-riwayat yang Nabi kita larang. Walau bagaimanapun, jangan kamu melayani mereka dengan layanan mesra dan hendaklah menampakkan kehinaan diri mereka kerana pegangan mereka, seperti tidak memberi laluan selesa kepada mereka serta tidak memberi salam kepadanya. Sekiranya dia memberi salam, adalah dijawab wa alaika, saya. Kita dah belajar dah dulu dalam adab salam, boleh ke tidak kalau orang bukan Islam beri salam kepada kita. Kita nak beri salam kepada dia tak boleh, tapi kalau dia beri, macam mana nak jawab? Telah dihuraikan oleh para ulama. Yang paling selesai masalah wa alaikum, assalamualaikum. Kalau dia kata apa, kita jawab wa alaikum, ke atas kamu, apa yang kamu nak. Mana kalau dia bagi salam baik, dia dapat yang baik. Kalau dia bagi salam niat tak baik, maka dia dapat apa yang dia buat. Tidakkan yang lebih baik ialah tidak bergaul dan bermuamalah dengannya serta tidak makan bersamanya. Makruh bergurau senda dan bermesra dengan mereka sebagaimana yang kamu lakukan terhadap sahabat-sahabat kamu yang lain. Itu golongan yang pertama, jelas. Golongan yang kedua, ini agak sukar sikit. Dia panggil golongan al-mubtadi', golongan ahli bid'ah. Siapa dia ahli bid'ah? Sekiranya mereka mengajak kepada perkara bid'ah yang boleh dihukum kafir, dia panggil al-bid'ah al-mukaffir. Mana perbuatan bid'ah dia ni terang-terang pergi minta pertolongan dengan Tok Kamat, dengan wali-wali, dengan pusu, dengan mana-mana sajalah, kubur apa, minta dengan hantu, dengan jin, maka terang perbuatan ini pergi kepada kufur. Apa jadi? Kedudukan mereka lebih berat daripada golongan zimmi, lebih jahat daripada golongan kafir. Ini kerana mereka tidak terikat dengan tuntutan jizyah dan juga akad zimmah. Jadi orang kafir ada tuntutan jizyah. Sekiranya mereka menyeru kepada bid'ah yang tidak dihukum kafir, mana masih lagi dalam skop benda yang khilaf, kita kata perkara-perkara khilaf, kedudukan antaranya dengan Allah Ta'ala lebih ringan daripada golongan kafir. Mana-mana masih lagi boleh kita berkawan dan dalam hak yang tentu. Walau bagaimanapun, mengingkari golongan ini lebih ditekankan daripada mengingkari golongan kafir. Nak banding dengan ahli bid'ah dengan ahli kafir ni, bahaya bid'ah lagi. Sebab apa? Ini kerana kejahatan golongan kafir tidak mempengaruhi orang lain, kerana kata-katanya tidak dipedulikan. Orang kafir kalau dia bercakap tentang agama Islam, orang ketawa. Kecuali musim-musim tertentu nak jadikan senjata. Contohnya, waktu-waktu tertentu pergi tanya orang kafir tentang undang-undang jenayah Islam. Apa pandangan awak kepada hudud, contohnya. Kenapa pergi tanya dia? Dia bersunat pun belum lagi. Ini yang jadi masalah kita ini. Kita provokasi orang bukan Islam dalam undang-undang Islam semata-mata nak memperlekehkan kawan. Perbuatan ini sangat bahaya kepada kita sendiri. Saya dalam masa yang terdekat telah diberitahu pergi ziarah di satu kampung. Dia kata, ustaz nak tahu orang ceramah kat sini. Saya kata, nak dengar juga. Dia kata apa dia kata? Dia kata, tuan-tuan sini memang kebuluran sangat kalau nak makan sup tangan. Anda kata, tangan apa? Kata tangan ayam, sedap juga. Dia nak perli hudud. Sebab hudud ni potong tangan kalau orang mencuri. Permain sampai begitu sekali. Pergi tanya orang kampung nak, Allahu Akbar. Ini dahsyat permainan macam ni teruk. Jadi kita tengok orang yang ahli bid'ah ni lebih dah bahaya daripada kafir. Kafir jelas, kalau dia lawan pun memang kerja dia. Walau bagaimanapun, mengingkari golongan ini lebih ditekankan daripada mengingkari golongan kafir. Ini kerana kejahatan golongan kafir tidak mempengaruhi orang lain kerana kata-katanya tidak dipedulikan. Berbeza dengan ahli bid'ah yang mengajak orang ramai supaya percaya kepada bid'ahnya kerana dia juga mendakwa bahawa apa yang diserunya adalah perkara benar. Jadi dia bawa Quran, bawa hadis,
boleh pakai guna pandangan ulama. Apa nak buat? Mendakwa kita ni sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain yang tak sayang tu. Ini boleh menyesatkan manusia. Dia lebih berbahaya kerana dapat mempengaruhi orang lain. Oleh itu menzahirkan kebencian, memulau, memusuhi dan merendah-rendahkan pendirinya serta bersikap keras terhadapnya dan menjauhkan manusia daripadanya adalah perkara yang perlu dilakukan. Kerana itulah kita lihat hari ini iklan-iklan banyak di tepi jalan, dalam internet. Apabila majlis fatwa memutuskan ajaran orang ini sesat, tapi kenapa dibenarkan? Boleh buat maulid, al-maulid kubra, apa nama? Besar-besar iklan tu. Bahkan dihadiri oleh pemimpin negara. Fatwa kita di mana? Pergi. Ini yang jadi persoalan kita ini. Jadi tidak berwibawa lagi ahli-ahli fatwa. Apabila fatwa dicabuli dan dihadiri oleh pembesar-pembesar yang menyebabkan penguat kuasa tak akan boleh bertindak. Inilah kepincangan yang berlaku. Fatwa lain, tindakan lain. Tak nak buat. Ini golongan yang pertama, al-mubtadi' alladhi yad'una ila bid'ati. Orang bid'ah yang mengajak pada bid'ah, kepada ajaran dia. Golongan kategori yang kedua, al-mubtadi' al-'ami. Dia panggil ahli bid'ah orang awam. Orang awam ni tak tahu apa dia. Dia tahu orang kata baca ni baca, zikir ni zikir, buat macam ni buat. Tak. Orang yang tidak mampu mempengaruhi orang ramai dan tidak dibimbangi menjadi ikutan. Kalau setakat pengikut biasa, apa jadi? Hukumnya adalah lebih ringan daripada golongan sebelumnya. Cara yang terbaik untuk menghadapinya ialah dengan menasihatinya secara lemah lembut. Hati orang awam cepat berubah. Biasanya orang awam ni mudah kalau didekati. Sekiranya nasihat secara baik tidak berkesan, sunat kepadanya berpaling dan tidak melayaninya jika tindakan tersebut pada pandangan ahli bid'ah merupakan satu tamparan atau penghinaan terhadap bid'ahnya itu. Ini dia panggil, kita nak pulau dia tu dengan syarat dia terasa kita pulau. Tapi kalau kita ada 3 orang yang pulau, yang penyokong banyak lagi, tidak memberi kesan apa-apa. Baik kita pergi dan kita nasihat dia, ke macam mana cara, kena fikir. Sekiranya cara sedemikian tidak berkesan kerana tabiatnya yang telah jumud. Mana jumud ni orang main keras sangatlah, kering dah dia tu. Nasihat pun tak jadi, apa pun tak jadi. Kalau setakat SMS tu buat kaya Selcom ya. Dia baca pun tidak, apa nak buat? Dan kepercayaan yang telah mendalam sehingga ke lubuk hati, maka tindakan memulau dan tidak menghiraukannya itu menjadi lebih utama. Aula. Jadi kita tak payah pergi lagi lah. Manakala sudah nasihat, sudah bincang baik-baik, dia masih lagi berdegil dengan nak juga kepada perbuatan-perbuatan mungkar yang bid'ah dia tadi, Syekh kata, baiklah kita pulaukan dia, jadi tak payah kita pergi. Tak berkelahi dengan dia, cuma kita tak pergi majlis. Ini kerana apabila keburukan atau kekejian sesuatu bid'ah itu tidak ditunjukkan secara bersungguh-sungguh, ia akan merebak di tengah-tengah masyarakat dan kerosakan yang lebih besar akan berlaku. Memanglah hari ini kita tengok, cuma para pendakwah kena buat juga satu jadual ataupun perkara-perkara asas yang disebut sebagai bid'ah yang betul-betul mungkar yang tidak ada khilaf. Kemudian satu lagi bid'ah kategori di bawah skup khilaf, yang kadang-kadang kita terlepas pandang, yang khilaf pun kita jadikan yang tak khilaf, yang akhirnya kita tidak tahu dengan siapa kita nak berkawan. Itu pun satu masalah. Aku nak berkawan dengan siapa? Tengok ustaz ni ada silap sikit, terus diboikot. Sedangkan ilmunya dia beri 95% tepat dengan sunnah contohnya. Jadi kita kehilangan banyak tenaga kita hilang sebab kita tidak teliti, tidak detail dalam pelaksanaan nak memulau ataupun nak meninggalkan kawan-kawan kita yang terlibat dengan bid'ah. Yang ketiga, golongan yang ketiga, iaitulah golongan yang mendahulukan maksiat dengan perbuatan tetapi tidak membabitkan pegangan akidah. Dia kata al-'asi bi fi'lihi la bi'tiqadihi. Ini boleh katakan inilah hak ramainya. Akidahnya betul, beriman kepada Allah,
berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam perbuatan, dalam amalan dikira asi, orang yang maksiat bi fi'lihi, dengan perbuatan dia. Sekiranya maksiat tersebut sampai ke tahap mengganggu dan menyakiti orang lain, seperti menzalimi, merampas, bersaksi palsu, mengumpat, mengadu domba dan seumpamanya, dia perlu dipulau dan tidak dipedulikan serta tidak bermuamalah dengannya. Jadi kalau bukan main-main dah ni. Dia punya, walaupun dia maksiat tapi agak keras dia punya maksiat dia ni, baiklah kita pulau dia, tak payah berkawan dengan dia. Demikian juga orang yang menyeru kepada perkara yang merosakkan, seperti menyeru kepada pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Buat majlis-majlis, menganjurkan majlis yang memang merosakkan contohnya, dan menyediakan sebab-sebab yang mendorong kepada meminum arak dan sebagainya. Kita buat pesta yang bebas, pencegah maksiat tak boleh pergi. Tindakan yang sewajarnya diambil ialah menghina, memulau dan berpaling daripadanya, yakni tidak melayaninya ataupun tidak memberi sokongan kepada mereka. Itu maksiat yang dia buat, yang pergi kepada orang lain. Satu lagi kategori, manakala orang yang menzalimi dirinya sendiri, maknanya dia panggil maksiat peribadi, dengan melakukan maksiat seperti minum arak, berzina, mencuri, atau meninggalkan yang wajib, tak solat, tak puasa secara sembunyi-sembunyi, kesannya lebih ringan. Walau bagaimanapun, jika terserempak ketika dia sedang melakukan maksiat tersebut, kita wajib mencegahnya dengan cara yang boleh menghalangnya. Kalau kena suruh, waktu dia buat maksiat, lepas buat maksiat tu, habislah. Sekiranya memberi nasihat boleh mencegahnya dan lebih bermanfaat kepadanya, hendaklah kita menasihatinya. Sekiranya tidak berkesan, teguran dan tindakan yang lebih keras perlu diambil. Kita nak keras macam mana kita seorang diri kan. Jadi kita kena ada kumpulan, kena ada pegawai-pegawai yang bertanggungjawab. Pasal itulah timbul hari ni, kalau kita tengok orang buat maksiat, kita telefon ke penjaga maksiat, apakah kita termasuk di kalangan orang yang mengintip? Dia panggil tajasus. Kalau tidak tajasus, ini memang depan mata kita dia buat mungkar. Kalau kita diam pula, bermakna kita tidak bekerja untuk melarang, mencegah benda mungkar yang telah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita berpindah kepada bab yang berikutnya, faslun fi bayanis sifat. Sifat-sifat, fasal pada menyatakan sifat-sifat orang yang dipilih untuk dijadikan sahabat. Baik. Tadi kita kategori manusia, muqaddimah tentang ukhuwah fillah. Kita pindah kepada siapakah orang yang boleh kita berkawan. Tengoklah. Hari ni ramai kena unfriend nampaknya. Tak cukup sifat ni, buat terus. InsyaAllah ramai kawan-kawan kita yang baik-baik, insyaAllah. Kan? Kita dah pilih kawan yang terbaik, baiklah dia. Sifat-sifat ni, orang yang dipilih untuk dijadikan fi man takhtar suhbatahu. Kita nak pilih jadi kawan ni siapa? Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berada di atas agama kawannya. Oleh itu hendaklah seorang dari kamu melihat dengan siapakah dia berkawan. Hadis ini dalam Abu Daud dengan sanadnya hasan. Jadi kita kena tahu, sebab kawan mempengaruhi. Kalau kita berkawan dengan orang baik, dia asyik SMS je kita. Hari Ahad ni ada kuliah. Ni kan ada. Hari Ahad ni ada expo. Asyik expo. Oh, ini terbaik ni. Dia punya tawaran offer mengatasi. Tak jumpa dah lepas hari. Jadi macam mana lagi? Nak pergi kuliah ke nak pergi expo? Itu simple ya, bandingan yang paling mudah. Kalau kawan yang baik, dia selalu ingatkan kita. Tapi terlebih baik pun susah juga. Hari ni penuh masuk ni. Esok 1 Rajab, puasa belaka. Tak tahu hari mana pula hadir. Ini pun terlebih baik kawan pun susah juga. Allah. Tapi kita kawan orang yang baik, orang. Karena itulah saya bagi nasihat kepada, di antara tip yang kita bagi nasihat, kita boleh bekerja berdakwah melalui hujung jari kita, tapi pastikan ustaz-ustaz yang kita nak ambil maklumat tu, dipastikan orang ni memang teliti. Dia tak akan letak di
di Facebook dia tu kecuali maklumat yang dia pasti betul. Hadisnya diterima, amalannya ada sanad, baru betul. Kalau tidak, pening. 2-3 hari sebelum masuk Rajab ni, Masya Allah, saya duduk kerja, duduk jawab soalannya. Jawab ini cerita karu. Orang lain pula tanya, macam mana nak jawab? Banyak sangat cerita dah. Jadi baik, ini adab. Seorang itu akan duduk di atas agama kawan dia. Macam juga kata-kata hikmah yang mengatakan an-nasu ala dini mulukihim, manusia mengikut cara hidup, gaya hidup pemimpin. Itu pun satu. Kalau pemimpin dia Ibnu Katsir contohnya bawa dalam kitab dia Al-Bidayah, dia cerita di zaman khalifah ni orang duk sibuk. Pasal khalifah tu suka buat bangunan. Jadi orang duk cara rumah kamu macam mana, banglo kamu macam mana. Khalifah ni suka jaga hamba. Orang duk tanya isteri kamu macam mana, cantik ke tidak. Oh, kahwin tambah dah belum lagi. Mari zaman Umar bin Abdul Aziz, oleh kerana Umar ni seorang yang warak, orang duk bincang tentang anak kita hafal Quran ke tidak, kita dah baca Quran berapa kali. Jadi suasana itu mempengaruhi. Suasana mempengaruhi. Kerana itulah kita sangat bahaya kita berkawan ke dengan orang-orang yang tidak memahami agama. Bukan semua orang sesuai dijadikan sahabat. Seorang sahabat mestilah mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang istimewa menurut faedah-faedah yang dicari daripada persahabatan tersebut. Kita nak berkawan dengan orang, biar ada faedah. Tengok. Yang pertama, tanda faedah dunia. Kita nak faedah ni, dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Faedah-faedah tersebut tidak ada faedah duniawi, seperti mengambil manfaat daripada harta dan pangkat. Jadi kalau dia ni orang kaya, pemurah pula, baik kita kawan dengan dia kan. Nak minta derma mudah. Orang ada pangkat, nak minta tolong senang. Kita berbangga, siapa? Kawan saya tu. Boleh sebut kawan, tak apa dah. Walaupun lepas turun kereta dah jalan kaki kita. Tapi bangga, boleh tumpang, menumpang tuah orang besar, kata orang. Itu faedah duniawi. Atau semata-mata untuk berdampingan dan berbual-bual. Itu faedah kecil lah, faedah sementara. Kedua-dua faedah ini bukannya matlamat sebenar dari persahabatan. Faedah sebenar yang menjadi matlamat persahabatan ialah faedah diniyah, faedah agama. Jadi kita ambil faedah dunia ni untuk benda yang boleh bermanfaat, yang boleh beri manfaat kepada kita, kawan-kawan, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, boleh mengajak kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kawan. Tapi faedah yang besar ada dalam faedah agama ini. Kita lihat faedah agama dalam persahabatan pula mengandungi beberapa tujuan yang berbeza sebagaimana berikut. Yang pertama, mengambil faedah dari sudut ilmu dan amal. Ini kan. Aku berkawan dengan orang ni boleh faedah ke tidak? Jawabnya boleh. Apa dia faedah? Kita boleh ilmu. Kalau dia ni tidak ahli ilmu, bukan ustaz, orang biasa, tapi dia juga orang yang suka menyebarkan ilmu. Hari ni Masya Allah, nak sebar ilmu senang. Melalui CD boleh, melalui video, melalui alat-alat sebaran yang cukup mudah. Dia ada di tempat kita. Ataupun dia tolong bawa kita pergi ke kuliah-kuliah. Allahu Akbar. Jadi kita kena tengok, kalau dia ni orang alim, kita dapatkan ilmu dia. Ataupun kita boleh contohi amal dia, mengikut amalan. Yang kedua, mengambil faedah daripada kedudukan dan pangkatnya dengan tujuan memelihara diri daripada diganggu oleh orang yang kotor hatinya dan menghalangnya dari ibadat. Jadi kita berkawan orang ni, jadi orang menyebabkan orang tak berani nak kacau kita. Jangan main. Dia ni kena belakang orang tu, tak usah duk kacau, lebih dia ibadat kat situ ya. Dia panggil, kalau zaman Nabi dulu dia panggil hakul jiwar. Kan Nabi pernah masuk jiwar di bawah Mut'im bin Adi. Waktu Nabi dihalang nak balik daripada Taif, dihalang masuk Mekah. Maka Nabi guna Mut'im bin Adi. Walaupun Mut'im ini bukan ketika itu masih tidak Islam, tapi dia bawa Nabi masuk. Sayyidina Abu Bakar di bawah Ibnu Darinah masuk Mekah di bawah kawalan dia. Dia kata Abu Bakar di bawah kawalan aku. Dia bukan Islam. Jadi dia beri perlindungan ketika itu. Jadi ada kalanya kita berkawan dengan orang-orang yang ada kedudukan, ada faedahnya untuk dakwah kita. Dia kata ustaz tu tak apalah, walaupun bagi dia kelulusan dia nak ceramah mana-mana, sebab dia kenal orang besar, ada juga faedahnya kan. Tapi jangan kita terlebih faedah pula. Yang ketiga, mengambil faedah dari hartanya agar keperluannya mencukupi. Dengan itu dia tidak perlu menghabiskan waktu kerana mencari rezeki. Jadi kita khidmat kepada orang yang kaya, akan ada faedahnya. Yang keempat, meminta tolong dalam melakukan kerja-kerja penting dan mustahak. Dengan itu sahabat menjadi bekalan ketika ditimpa musibah dan kekuatan dalam semua keadaan. Jadi kita nak orang macam ni. Kita senang, dia gembira sekali dengan kita. Kita susah, dia beri pertolongan.
Yang kelima, yang tinggi darjatnya, dia kata mengharapkan syafaat pada hari akhirat, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama salaf. Dia kata istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Hendaklah kamu mendapat ramai sahabat-sahabat yang baik. Sesungguhnya bagi setiap mukmin itu ada syafaat, ada pertolongan pada hari akhirat. Jadi orang yang baik-baik dia akan tolong kawan dia. Itu 5 faedah dari sudut agamanya dan dari sudut yang lainnya yang kita dapat, yang kita kena dapat dengan kita berkawan. Fahadhi fawaidun, setiap faedah tersebut tidak akan berhasil melainkan dengan syarat-syarat tertentu. Tadi faedah yang kita nak. Ini apakah syarat nak dapat faedah tersebut? Belajar sikit. Ada 4 syarat. Secara keseluruhannya terdapat 5 ciri sahabat yang baik. Tanda. Yang pertama berakal. Yang kedua berakhlak mulia. Yang ketiga bukan golongan fasik, orang yang ahli maksiat. Yang keempat bukan ahli bid'ah. Yang kelima tidak tamak atau rakus dengan dunia. Kalau ada 5 kategori ni, jauh. Biarlah duduk seorang diri, tak ada kawan pun tak apa. Yang pertama, orang yang kita nak kawan tu biarlah seorang yang berakal. Ia merupakan ciri yang paling asas. Kerana bersahabat dengan orang bodoh dan tidak berakal adalah sia-sia. Buat main hilang puas boleh tak? Jumpa dengan budak-budak yang tak betul ni. Orang panggil buat tepi jalan gitu dia lah. Tapi kalau nak minta pandangan dia, buat apa? Ini kerana dia mungkin ingin membantu kamu, tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu memudaratkan kamu. Dia nak bantu kita, kemudian memudaratkan kita. Dengar ada cerita seorang raja terkentut tengah solat. Kau tak dengar lagi sini? Dah dengar dah? Dengar dah, malah nak oyak. Dia raja ni pergi solat, ramai-ramai terlepas kentut, pom bunyi. Imam tu tengok. Jadi bila nak solat, siapa dia yang tak ada wuduk ni? Itu masalah. Siapa yang tak ada wuduk? Raja nak bangun pergi ambil wuduk, malu. Senyap. Imam akhirnya ambil orang dekat sebelah raja. Dia kata, awak berketut tadi, bangun pergi ambil wuduk. Satu masjid bising. Siapa pula tak ada ni? Jadi si pakcik ni mempertahankan hak dia walaupun dia tidak raja. Dia kata, tak, saya tak ketuk, raja yang berketuk. Siapa cerdik? Kalau imam tu senyap-senyap, dia amat tak tahu ya. Orang belakang tak tahu pun, dia dengar je, dia dengar jadi. Tapi kononnya dia nak tutup malu kawan tu, nak membela raja, orang besar ni, pergi paksa orang kecil ni suruh mengaku dia ketuk. Orang ni pun ada hak juga dia. Dak, dia kata, tuanku yang ketuk tadi. Ambil muka. Satu masjid orang tahu habis. Raja pun malulah, pergi ambil wuduk dulu. Ini cerita kawan orang bodoh. Imam tu cerdik pandai. Dia panggil cerdik bodoh. Panggil. Kalau dia diam, orang tak tahu. Tapi dia nak bela, bunuh habis satu negeri. Ni, dia nak beri manfaat, tapi beri mudarat pada orang. Ya? Maksud berakal di sini ialah orang yang dapat memahami kedudukan sebenar suatu perkara, sama ada pemahaman itu datang daripada dirinya sendiri ataupun setelah diberi penerangan. Jadi ingatlah, kadang-kadang kita berkawan dengan orang yang tak cerdik ni susah juga. Orang maksud tak cerdik ni kadang-kadang bukan kata tak cerdik tu, tak ada SPM tak semestinya. Orang ada sijil tinggi-tinggi pun, kalau gopoh dalam tindakan pun susah juga. Yang kedua, husnul khuluq. Ciri yang kedua, syarat yang kedua, seorang yang berakhlak mulia. Ciri ini sangat penting kerana mungkin ramai orang berakal tapi dirinya masih dikuasai oleh perasaan marah atau nafsu syahwat, lalu mereka hanyut dengan kehendak perasaan atau syahwat. Orangnya baik tapi syahwat itu tinggi yang menyebabkan mudah dipengaruhi oleh orang. Persahabatan dengan orang yang seperti ini juga tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Yang ketiga, bukan di kalangan orang fasik. Siapa dia orang fasik? Tengok dia punya takrif. Orang fasik ialah orang yang tidak takut kepada Allah. Orang yang tak takut kepada Allah Ta'ala, dia sanggup buat apa saja. Dia nak buat apa, buat. Yang pentingnya hak dia nak dapat. Kerana itu, seseorang tidak akan terselamat dari tipu dayanya dan dia juga tidak boleh dipercayai. Manakala hari ini dia berkawan kita, dia baik. Tapi bila nak marahkan kita, dia jatuhkan kita pula. Yang keempat, bukan ahli bid'ah. Ini dalam kitab kita ni tekan sungguh masalah isu bid'ah ini.
Ini kerana bersahabat dengan ahli bid'ah boleh menyebabkan amalan bid'ahnya itu berjangkit kepadanya. Jangkit. Kita tengok ramai kawan-kawan kita, orang baik-baik. Tapi dalam sudut amalan-amalan, memang berjangkit. Kadang-kadang dipengaruhi oleh kawan-kawan dia, tosyih-tosyih dia tu, yang menyebabkan sukar untuk kita beri nasihat dalam masalah ini. Jadi 4 kategori ini kena pilih. Orang yang cerdik, orang yang baik perangai, bukan ahli, orang yang tak baik, bukan orang fasik, dan bukan ahli bid'ah. Barulah kita boleh berkawan. Dengar kata-kata Sayyidina Umar Ibn Khattab. Alaika bi ikhwanis sidq ta'ish fi aknafihim. Kata Sayyidina Umar, bersahabatlah dengan sahabat-sahabat yang bersifat benar. Pasti kamu akan selamat dengan pemeliharaan mereka. Duduk dengan orang benar, dia akan jaga kita. Mereka umpama hiasan di waktu senang dan bekalan di waktu susah. Berbaik sangkalah terhadap saudara kamu selagi mana dia tidak terbukti dia melakukan sesuatu yang membolehkan kamu membencinya. Semua benda ni kita letak, kita baik sangka. Jauhilah musuhmu dan berwaspadalah dengan sahabatmu, melainkan sahabat yang amanah saja. Siapa yang amanah itu? Iaitu yang hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu bersahabat dengan orang jahat, kelak kamu akan terpengaruh dengan kejahatannya, dan janganlah kamu dedahkan rahsia kamu kepadanya. Jangan duk buka pada orang jahat. Waktu dia kawan kita, dia simpan ya. Simpan. Waktu dia marah, habis. Press conference. Lebih tak khabar lalu esok. Jatuh kita dah. Jatuh tak bangun dah tu. Maklumat di tangan dia belakang. Ini jadi masalah hari ni. Kerana itulah saya bimbang sangat. Kadang-kadang budak-budak perempuan lepas seminar, dia nak ambil gambar, saya kata jangan ambil. Kalau nak ambil juga, panggil bapak awak di sebelah. Waktu orang nak jatuh kita, senang je. Ini duduk dengan siapa? Soalan je. Tak boleh saman soalan. Tapi punuh dah kita. Ini kata Sayyidina Umar, mintalah pandangan daripada orang yang takutkan Allah dalam segala urusan kamu. Ambil ini. Kata-kata Sayyidina Umar ni menarik. Ambil, kita kepakat sebarkan. Letaklah tempat-tempat yang kita boleh dakwahkan masyarakat. Kata-kata macam ini. Kata seorang lagi ulama, Yahya bin Mu'az rahimahullah. Dia kata apa? Bi'sa sidqi tahtaju an taqula lahu uzkurni fi rabbi. Berat ni. Yahya bin Mu'az kata, seburuk-buruk sahabat ialah sahabat yang kamu perlu berkata kepadanya, ingatlah aku dalam doa kamu. Kita banyaklah sebut dah. Jangan lupa doa kat saya. Tak perlu. Kalau sahabat tu baik, dia akan doakan untuk kawan dia. Sahabat yang tak baik, dia doa untuk dia je. Waktu doa untuk dia. Waktu nak minta benda untuk dia. Waktu dia susah, cari kita. Dan kamu hidup bersamanya dalam keadaan sentiasa menutup keburukannya. Jadi kita selalu dah, kita tahu dia ni tak baik, tapi selalu je kita sembunyikan keburukan. Sebab apa? Banyak sangat. Orang kata, apa sebab dia tu? Baik, dia okey, tapi dalam kepala kita pening dah. Kerana nak mengambil hati, atau kamu sentiasa perlu minta maaf daripadanya. Ingat, 3 sahabat yang tak baik. Kena pesan kepada dia, suruh doa untuk kita. Pasal itulah kita ni orang baik. Dalam doa kita, lepas doa khusus untuk kita, kita mesti doa, ya Allah beri ampun segala dosaku dan kawan-kawan saya, guru-guru saya dulu, lepas pada mak ayah, guru, barulah kita, ini orang baik, kawan-kawan saya. Ini kena pesan pula pergi. Ya. Macam orang nak pergi Mekah, jangan lupa doa saya kat Arafah tu. Tak apa, tak payah lupa. Tak sebut pun kita doa dah. Menarik kata-kata Yahya bin Mu'az. Sekumpulan manusia masuk ke rumah Hasan Basri. Dalam keadaan beliau sedang tidur. Kena ni berat kita ni. Hasan Basri tengah tidur, kawan-kawan masuk dalam rumah. Rumah dia tak kunci, tak ada gerai, 3 lapis macam kita. Kita ni depan tangga tak boleh masuk. Kena telefon dulu. Saya ada sini, lama dah tunggu ni. Allah Akbar. Kena dia silent pula telefon. Sebahagian mereka memakan buah-buahan yang ada dalam rumahnya. Dia makan. Bismillah. Makan dah. Ada sedap ni. Kemudian setelah dia bangun, bila Hasan Basri bangun, dia kata, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu semua. Demi Allah, begitulah yang sepatutnya dilakukan oleh sahabat-sahabat. Manakala kita pergi rumah, jangan tanya, buka peti, ambil. Ini sahabat sebenar. Berat lagu ni.
Ini zaman mana ni? Abu Ja'far, seorang lagi ulama, cerita sedap, berkata kepada sahabat-sahabatnya, apakah boleh jika seorang itu memasukkan tangannya ke dalam karung saudaranya, lalu mengambil sesuatu yang dia mahu daripadanya? Maknanya, dia masuk dalam poket kawan dia. Masuk dalam poket. Lepas tu, dia ambil apa dia nak. Boleh ke tak boleh? Ni kata Abu Ja'far tanya kawan dia. Mereka menjawab, tidak boleh. Macam mana ambil hak orang? Jawab dia Abu Ja'far, kalau begitu, kamu masih belum bersaudara sebagaimana yang kamu dakwa. Oh, hebat. Tak kalau beg duit sini nak tengok. Berapa banyak pergi dah. Sekali dengan beg dia angkat. Bukan sekata. Zaman kita. Kan berlaku dialog di antara para sahabat tentang allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang beri nafkah ketika senang, ketika susah. Orang pergi tanya ulama. Dia kata, mana lagi kumpulan itu? Dia kata kumpulan itu telah hilang bersama dengan satu sifat lagi. Tuhan sebut, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang yang tak minta dengan orang. Zaman kita ini kalau buat lagu ni, bukan sakat buah diangkat, sekali dengan peti dia bawa balik lagi dah. Hilang sudah. Hilang sudah sifat malu nak orang. Masa tu tak ada. Kalau dia nak ambil, dia akan ambil sekadar yang dia nak. Sekadar yang dia nak. Dia perlu RM2. Dia tak akan ambil RM3. Kalau bagi 3, dia hantar balik. Zaman kita ini kalau bagi 3, tanya 4 tak cukup. Jangan tanya lagi, takkan 3 ya kok tak? Alhamdulillah lah. Zaman mereka kita boleh tengok zaman hayat salafus salih, bagaimana hati mereka bersih, persahabatan mereka sangat jitu, sangat kemas, yang menyebabkan mereka tidak ada masalah dalam isu-isu keuangan begini, tak ada masalah. Diriwayatkan bahawa Fathan Al-Mausili telah datang menemui kawannya bernama Isa At-Tammar. Ketika itu beliau tiada di rumah. Fathan mari ni, Isa tak ada di rumah. Fathan berkata kepada hamba perempuannya, keluarkan beg saudara aku tu. Mana beg dia? Bawa kat sini. Berani pula ni bibi ni. Dia pun mengeluarkannya. Lalu beliau mengambil 2 dirham daripadanya. Tengok, dia ambil setakat dia naknya 2 dirham. Banyak lagi dalam tu. Apabila Isa pulang ke rumahnya, hambanya terus menceritakan apa yang telah berlaku. Isa At-Tammar kata apa? Sekiranya kamu bercakap benar, kamu akan dibebaskan. Betul kan ni? Orang ni ambil 2 dinar tadi. Lalu beliau memeriksa kandungan begnya dan mendapati bahawa hamba perempuannya itu telah bercakap benar. Maknanya dia ada duit 20 contohnya, 2 je hilang. Maka beliau terus memerdekakan hambanya itu. Hamba boleh merdeka dengan sebab berlaku jujur. Zaman sekarang ni jangan buat. Kalau cakap kat bibi, kawan saya datang angkat. Sekali dengan bibi dia buat lagi dah. Bukan cakap bibi kita ni. Bibi punya angkat lagi pergi. Apa ni? Ini berat kita punya. Alhamdulillah tuan-tuan, kita boleh belajar, kita tengok bagaimana ulama salafus salih. Kita tengok keadaan mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka ini telah hilang bersama dengan orang yang baik jiwa, yang tak minta-minta dengan orang. 600 orang dianggap di anggaran yang duduk di sufah, duduk di belakang Masjid Nabawi. Dia panggil sufah. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Madinah sekarang, belakang masjid kan dia ada tempat tinggi sikit duduk. Sebelah tu dipanggil sufah, tempat orang-orang yang miskin, orang yang tak ada kerja, bukan penganggur, dia tak ada kerja. Dia tak minta kerja. Duduk sini, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tujuan mereka duduk di sini kerana nak tunggu bila Nabi keluar nak kuliah, terus duduk depan. Bila Nabi nak angkat bendera jihad perang, mereka ni akan angkat tangan. Tapi susah, tak ada makanan. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tanya, sahabat-sahabat ni, tolonglah ambil ahli sofah tu balik rumah masing-masing. Tu yang keluar cerita kata balik makanan tak cukup, dia padam lampu tu. Kita padam lampu ni lama dah berlaku tu, dekat sekarang. Baik, kita berpindah pada tajuk kita lah. Hak-hak yang wajib ditunaikan terhadap saudara kita. Hak yang wajib ditunaikan kepada saudara kita ada 7 hak. Kita lajukan sikit lah, biar habis. Yang pertama, menunaikan hajat saudaranya, dan ia berlaku dalam beberapa tahap. Kita nak tunai hajat dia. Tahap yang paling rendah ialah menunaikan hajat atau keperluannya ketika diminta dan berkemampuan. Kalau dia minta, kita tunai dalam keadaan ceria dan gembira. Tahap pertengahannya ialah menunaikan hajat saudaranya tanpa diminta. Ini lebih tinggi. Orang tak minta, kita beri. Dan tahap yang paling tinggi ialah mendahulukan hajat atau keperluan saudaranya daripada keperluan dirinya sendiri. Ini
masalah kita ni. Nak sampai tahap ni bukan satu benda yang senang. Sebahagian ulama salah mencari-cari ahli keluarga saudaranya yang telah mati untuk memenuhi segala keperluan mereka walaupun setelah 40 tahun kematiannya. Terbaliklah kita ini. Kita tu cari juga kat mana rumah orang mati. Tak nak pergi makan kat situ. Orang lain nak pergi sumbangan. Ingat ada cerita yang kita bawa, cerita Syekh Ahmad Abdul Halim Ibn Taymiyah. Waktu orang beritahu kepada dia, orang yang musuh ketak dia mati. Musuh ketak dia meninggal. Anak murid dia bagi tahu. Dia kata, Syekh, orang tu yang mengkafirkan Tuhan telah mati. Sepatutnya semua pakat kata alhamdulillah lah sebab musuh mati. Lah, dia larang. Jangan gembira dengan kematiannya. Bahkan dia terus pergi ziarah keluarga musuh dia tadi. Pergi tanya khabar dia, apa yang kamu nak, apa yang tak cukup, apa bantuan yang perlu. Subhanallah. Ini dia panggil ulama. Kalau kita dengar musuh kita mati, innalillah. Orang lain kata innalillah, kita kata alhamdulillah. Lah, ya al-mustarih wa mustarah minhu. Mana orang ni telah direhatkan Allah Taala daripada ganggu kita. Pergi cari keluarga dia dan dia kata, apa yang kamu tak cukup, saya bersedia beri bantuan bila-bila masa. Mana ada kita berani macam ni. Mati dah dia tu. Biar. Sebab saya pun nak pergi ke lain, salat jenazah pun tak dah. Apa lagi nak pergi ziarah. Hak yang kedua, menjaga lidah dengan mendiamkan diri pada sesuatu keadaan dan bercakap pada keadaan yang lain. Tengok. Maksud diam di sini ialah tidak menyebut keaibannya, sama ada ketika dia ada bersama ataupun tidak. Ni kalau dia ada sama, kita puji. Kalau dia tak ada, baru jadi. Begitu juga tidak menafikan kenyataannya, berdebat atau berbahas dengannya, dan tidak bertanya tentang beberapa keadaan yang dia tidak suka mendedahkannya. Jangan duk cakap. Kalau kita pergi hak orang, dia ada depan kita, jangan duk tanya. Ni tidak ni setengah anak-anak murid kita ni. Dia mari memang dia nak provokasi. Dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz kepada dia tu? Pening kawan ni. Kebetulan kita nak panah dah. Pakai jadi selalu dah. Dia tu tak boleh pakai. Tidak. Habis. Sebiji dia kena. Habis. Meletup. Masalahnya adat ni. Nak tanya soalannya, dia tak suka pun tak boleh tanya. Kita tahu orang ni tak suka dengan tajuk ni. Tak payah buka tajuk. Ni kadang-kadang kawan kita dalam majlis kematian, majlis jamuan contohnya. Mari duduk kat meja kita terus buka cerita yang kita tak suka. Tak suka buka cerita. Buka cerita lah. Banyak lagi atas dunia ni cerita. Kenapa kena buka cerita yang orang tak suka? Bawa cerita kat pandai pun tak apa. Yang penting boleh suka sama-sama dah. Ketika berjumpa, janganlah kamu bertanya, kamu hendak ke mana? Nak tanya gimana pun tak boleh. Kerana mungkin dia tidak mahu orang lain mengetahuinya. Kamu hendaklah menjaga rahsianya walaupun setelah terputus hubungan dengannya, tidak mencela orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya, serta tidak memberitahunya mengenai celaan orang lain terhadapnya. Kalau kita mencela dia, mana kita menghina dia. Kalau kita beritahu orang lain cela dia, mana kita jadi apa dia? Namam, orang yang melagakan orang. Ini semua ni dosa besar belaka. Hak yang ketiga, mendiamkan diri daripada sesuatu yang tidak disukainya kecuali perkara yang diwajibkan untuk diberitahu, seperti menyuruh perkara ma'ruf dan mencegah perkara mungkar. Ini tak boleh pula jadi syaitan bisu pula kita ni. Dalam hal ini tiada kelonggaran untuk mendiamkan diri kerana perkara ini. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah suatu kebaikan untuknya. Jadi kalau kita tahu dia buat benda mungkar, walaupun di rumah dia, kita kena berbisik dengan dia. Tanya, tuan, apa yang awak buat ni tak betul. Tulis surat ke? Tulis SMS ke? Tulis email? Email lebih baik lah. Dia tenang, dia baca. Wa'lam annaka, ni sedap kata-kata ni. Kamu tidak akan menjumpai seorang sahabat yang sempurna dari segala keaiban atau kesalahan. Tak akan jumpa. Baik setara mana orang ni, mesti ada perangai-perangai dia yang kita tak suka. Sesiapa yang kebaikannya melebihi kejahatannya, maka itulah yang dikehendaki dan ia sudah memadai. Mana dia ni baik tapi ada sikit lah perangai yang tak baik. Kita boleh abaikan yang kecil itu. Kata di Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, dia kata al-mu'minu yatlubul ma'azir wal munafiqu yatlubuz zallat. Ini kena tulis kat Arab. Orang mukmin sentiasa mencari keuzuran sahabatnya atau alasan untuk dia memaafkannya. Kalau dia mukmin, ni sifat. Orang buat salah, kita cari kemaafan. Orang munafik akan mencari kesalahan orang lain bagi menyalahkannya dan untuk menyebarkannya. Tak boleh jadi wartawan lah kita. Tak.
Jadi wartawan hak kecil, orang Arab kata minal habbati ilal qubbati. Daripada kecil biji kandung dia jadi qubbah, jadi dom yang begitu besar. Sebab dia boleh besarkan benda-benda yang kecil. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, Fudail kata apa? Kemuliaan itu ialah memaafkan kesalahan sahabat-sahabatnya. Jadi kalau sahabat kita buat masalah kita maafkan dia. Jangan duduk besarkan. Kamu juga adalah meninggalkan sikap berburuk sangka terhadap saudara kamu, bahkan sentiasa berusaha semampu yang boleh untuk bersangka baik terhadap perbuatannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum waz-zann fa inna az-zanna akdzabul hadis." Jauhilah kamu daripada bersangka buruk, kerana sangka buruk itu adalah percakapan yang paling dusta. Jadi kita hari ini mudah sangat nak menyangka buruk dengan orang, mudah. Asalkan ada sedikit yang kita boleh jadikan evidence, boleh jadikan bukti, kita sebarkan belakang. Kadang-kadang kita ni ada masalah. Tengok gambar orang ni duduk dengan orang ni, kita boleh kata dah dia ni tak boleh pakai dah ni, sebab dia bersalam dengan ahli bid'ah. Ataupun kita duduk sebar gambar dia ni Syiah ni, sebab dia bersalam dengan orang Iran. Bersalam tu tak semesti jadi Syiah lagi. Kena tengok betul-betul dia kutuk sahabat, barulah kita boleh kata dia Syiah. Ataupun apa saja orang. Kadang-kadang tengok gambar sebelah orang ni, dia kebetulan je. Macam-macam orang nak provokasi kita ni. Dia pergi zero rumah kita. Habis dia pun khabar dah. Dia kata, kawan ni dah jadi kawan saya dah. Allah. Hadis ini dalam Bukhari. Prasangka buruk juga boleh membawa kepada perbuatan mengintip-ngintip yang dilarang oleh syarak. Jadi kita duk cari lah, nak korek cerita. Menutup dan tidak mempedulikan keaiban orang lain adalah akhlak golongan orang yang beragama. Iman seseorang tidak akan sempurna sehinggalah dia sendiri mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Sekurang-kurang tahap persaudaraan ialah bergaul dengan saudaranya sebagaimana yang dia sukai berlaku pada dirinya sendiri. Jadi kita tengok gitu. Kita suka orang buat apa dengan kita, maka kita buat atulah dengan orang. Kamu tentunya mengharapkan saudara kamu menutup dan menyembunyikan keaiban dan kesalahan kamu. Sekiranya dia melakukan sebaliknya, pasti kamu akan merasa susah. Kerana itu, bagaimana kamu boleh mengharapkan demikian daripada saudara kamu sedangkan kamu sendiri tidak bersikap begitu padanya? Macam kita hari ni, kita suruh orang buat baik pada kita, bersikap adil pada kita, kita sendiri tak adil dengan orang. Ini satu penyakit. Apabila kamu mahukan satu keadilan sedangkan kamu sendiri tidak berlaku adil, kamu termasuk dalam firman Allah Ta'ala, allazina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka apabila menerima sukatan, timbangan dia dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Sedap ayat ni. Waktu sukat kita beli, kita suruh orang cukupkan. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurang. Jadi kita nak suruh orang hormat kepada kita, kita tak hormat kepada orang. Nak suruh orang berlaku adil kepada kita, kita juga tidak berlaku adil kepada orang. Punca berlakunya kecuaian dalam menutupi keaiban dan mendedahkannya adalah iri hati dan hasad dengki. Tanda ini poin besar, penyakit yang paling besar, virus yang paling besar, iaitulah hasad dalam jiwa manusia. Sebab yang paling kuat, tengok, ini penyakit. Sebab yang paling kuat mendorong pada timbulnya iri hati dan hasad dengki di kalangan sama sahabat ialah perbuatan kata mengata. Tepat sekali dah. Kata mengata. Tak kira lah kata ke dalam mikrofon ke, kata dalam Facebook ke, kata ke dalam internet ke. Dan al-mumarah, tidak mahu mengalah. Walahnya kalau kita tak jawab boleh. Pasal tu Imam Ghazali kata, kalau kita jawab semua soalan orang, maka kita ni orang tak cerdik jawab dia. Bukan semua soalan orang mesti dijawab. Ada kalanya soalan yang nak menjatuhkan kita, soalan yang nak mengaibkan kawan. Jadi kita senyap je, tak ada. Tambah-tambah lagi soalan yang ditanya oleh wartawan. Saya kalau wartawan mesin-mesin tertentu tanya saya, Ustaz, apa komen? Saya kata minta maaf, saya tak boleh komen. Tak ada sebarang komen, bisu saya dalam isu ni. Sebab bila dia boleh satu punca, dia akan tarik mana pergi. Kita nak nafi pula, keluar penafian. Dekat dalam, dekat dengan spot toto, adalah setengah inci. Waktu dia guna nama kita, muka depan. Ini bala. Pasal itulah bukan semua. Saya peringatkan kawan-kawan kita, pendakwah-pendakwah. Bukan semua soalan wartawan itu dijawab. Kerana mereka boleh guna nama kita untuk menjatuhkan kawan. Jadi suka kata-kata dan tak mau mengalah. Hal ini didorong oleh keinginan menonjolkan keistimewaan, nak tunjuk kita ni hebat,